الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga bersama ketakwaan kita sentiasa mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, berserta kenaungan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkekalan di dunia dan di akhirat. Di hari yang berbahagia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk tuntutan memelihara kemakmuran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebelum itu saya berpesan kepada diri saya dan sidang jemaah sekalian, marilah kita dapat beristiqamah, mengimarahkan masjid dan surau, menunaikan solat fardu secara berjamaah, beriktikaf dan mengikuti program-program pengimarahan yang dijalankan di samping memastikan ahli keluarga khususnya anak-anak tidak mengabaikan kewajipan salat dan sentiasa membaca Al-Quran. Sebagai muslim dan warga negara yang baik, marilah kita menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, mengeratkan persaudaraan sesama insan, memperbanyakkan taubat dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Sidang jemaah yang berbahagia, kemakmuran hidup adalah keperluan setiap insan. Makmur adalah gambaran perihal kesejahteraan, keamanan, kebebasan, kerukunan dan limpahan rezeki dalam kehidupan di sesebuah penempatan. Tentu sahaja ia merupakan dambaan dan matlamat hidup yang perlu dicapai oleh semua manusia. Realiti ini jelas digambarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Saba ayat 18 yang dibacakan di pembukaan khutbah tadi. Maksudnya, dan di antara tempat tinggal mereka di negeri Yaman dan bandar-bandar di negeri Syam yang kami limpahkan berkat kepadanya dengan kemakmuran, kami adakan beberapa buah bandar yang jelas kelihatan dan kami tentukan jarak perjalanan di antaranya tempat-tempat persinggahan serta tempat-tempat yang dikatakan berjalanlah di bandar-bandar itu pada malam dan siangnya dalam keadaan yang aman. Lantaran kepentingan ini, kemakmuran terbukti menjadi keperluan ke atas setiap insan untuk mendapatkannya secara bersama-sama, berkongsi atas semangat kesetiaan dan perpaduan, dan ia tidak mungkin sama sekali dapat diraih oleh seseorang secara bersendirian. Justru di sebalik perbezaan latar belakang, budaya, keturunan, bahasa, agama, pola pemikiran dan gaya hidup, kita tetap perlu terus hidup bersama dengan aman dan makmur. Perbezaan yang membawa kepada perselisihan dan pertelingkahan yang berpanjangan hanya akan merencatkan keharmonian dan kestabilan negara yang pastinya tidak akan menjanjikan sebarang kebaikan. Sedangkan kedamaian dan kemakmuran adalah rukun untuk kita semua dapat hidup aman di dalam dunia ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, esok seluruh rakyat Malaysia akan keluar mengundi untuk memilih kerajaan yang bakal menerajui pentadbiran negara. Marilah kita tunaikan tanggungjawab ini demi memastikan negara yang kita cintai ini terus aman, makmur dan sejahtera di bawah teraju pimpinan yang berwibawa. Bersama tanggungjawab mengundi yang disempurnakan, kita terus berdoa dan merayu kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dianugerahkan para pemimpin negara yang bertakwa, amanah, bertanggungjawab, berintegriti, berwawasan tinggi, sentiasa berusaha membela nasib rakyat dan sentiasa berbakti untuk negara. Wajar juga diingatkan walau siapa pun yang bakal diangkat menjadi para pemimpin melalui sistem demokrasi ini, kita semua perlu menerima dan memberikan ketaatan dan sokongan kepada mereka selagi mereka tidak menyuruh kepada perkara
yang bertentangan dengan syariat Islam. Hentikanlah segala perlakuan yang merugikan seperti menimbulkan provokasi, menyebarkan fitnah, memaki hamun dan sebagainya. Marilah bersama kita kembali bersatu sebagai warga negara Malaysia yang cintakan kemakmuran. Sungguh pedoman ini pernah dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaru a'immatikum allati tuhibbunahum wa yuhibbunakum ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم التي تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة." Sebaik-baik pemimpin kamu ialah mereka yang kamu sayangi dan mereka juga menyayangi kamu. Kamu mendoakan mereka dan mereka juga mendoakan kamu. Seburuk-buruk pemimpin kamu pula ialah mereka yang kamu benci dan mereka juga benci kepada kamu. Kamu mengutuk mereka dan mereka juga mengutuk kepada kamu. Baginda ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah boleh kami perangi mereka?" Baginda menjawab, "Tidak boleh selagi mereka mendirikan solat bersama kamu, dan jika kamu lihat dalam kalangan pemimpin kamu melakukan sesuatu perkara yang dibenci, maka bencilah perlakuannya. Jangan pula kamu berlepas tangan daripada mentaati mereka." Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dengan limpahan pelbagai hasil bumi dan sumber alam kurniaan Allah Subhanahu wa taala, kita sebenarnya hidup di sebuah negara yang sangat makmur. Namun mungkin kerana kegagalan menghargai setiap nikmat kemakmuran bagai belum sempurna dan mencukupi di sini, jiwa kita masih bersarang dengan sifat-sifat negatif. Sifat-sifat ini yang mendorong kita saling membenci antara satu sama lain. Menyadari peri pentingnya menjayakan kemakmuran negara, usaha-usaha membangun dan memperteguh kemakmuran perlu dipergiatkan di segenap penjuru dan dibuat secara berterusan. Antaranya ialah pertama, wujudkan kestabilan politik dan bina kemajuan negara. Hentikan pertelingkahan dan perbalahan. Sungguh ia hanya akan menghilangkan keampuhan kekuatan kita. Kembalilah kepada mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bersabarlah mengurus segala bentuk perbezaan di antara kita. Kedua, memupuk semangat patriotisme dan cintakan negara. Semua warga negara perlu berperanan tepat di posisi masing-masing. Para pemimpin perlu gigih dan jujur mentadbir. Di samping rakyat pula gigih bekerja membangunkan ekonomi negara. Setelah itu agihlah ke ekonomi secara adil dan inklusif di setiap peringkat kaum dan geografi sehingga mewujudkan rasa keharmonian dalam kalangan rakyat. Ketiga, kekalkan perpaduan, hindari perpecahan. Kemajmukan masyarakat menambah keunikan Malaysia sebagai negara yang berdaulat. Tetapi kita diuji dengan pergolakan sesama sendiri, sama ada disebabkan keangkuhan, ketamakan dan atau sifat mementingkan diri sendiri. Semailah budi pekerti yang mulia dan sikap saling menghormati sesama kita. Inilah kunci kemakmuran yang perlu dimiliki oleh setiap rakyat, yang dengannya kita akan mampu menjamin perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbilang bangsa dan agama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita perlu mengubah jiwa dan paradigma pemikiran demi meraih kemakmuran, berbekalkan keberkatan yang kita usahakan. Kalau kita sebagai pemimpin, kita perlu sentiasa bekerja menggalas amanah dan bermuhasabah terhadap apa yang dipersoalkan di hari pembalasan. Kalau kita sebagai rakyat, kita juga dipertanggungjawabkan memelihara keharmonian dan sedar betapa setiap perlakuan dan pertuturan kita bakal dipersoalkan di hari perhitungan. Pujuklah minda dan jiwa kita agar sentiasa inginkan kebaikan, bersangka baik, berfikiran baik dan berbuat kebaikan. Semoga dengan keberkatan segala perkara baik yang kita usahakan akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengiringi kemakmuran dan keharmonian yang dianugerahkan. Berdoalah selalu agar
kita sentiasa dibantu dan dipandu dalam usaha menjana kebaikan demi mencapai kemakmuran. Semoga dengan kemakmuran yang terhasil membantu kita merealisasikan tanggungjawab dan amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, antara pedoman yang dapat diambil daripada khutbah hari ini ialah: pertama, setiap insan dituntut untuk membangunkan kemakmuran yang perlu dibina di atas dasar kesatuan dan perpaduan. Ia tidak dapat dibina secara bersendirian. Kedua, usaha-usaha yang menjadikan pemangkin kemakmuran negara perlu dibina, seperti memastikan kestabilan politik, memupuk semangat patriotisme dan cintakan negara, dan memelihara perpaduan. Ketiga, kemakmuran hanya akan terbentuk dari gabungan jiwa-jiwa insan yang inginkan kebaikan. Ia bermula dengan perbentukan cara berfikir dan perlakuan positif. Di penghujung khutbah, marilah kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Maksudnya, dan Allah memberikan satu contoh sebuah negeri yang aman, damai dan tenteram, yang didatangi rezeki yang mewah dari tiap-tiap tempat, kemudian penduduknya kufur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, maka Allah Subhanahu wa taala merasakan azab kelaparan dan ketakutan yang meliputi keseluruhannya disebabkan apa yang mereka telah lakukan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahi Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haj Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Amina Maimuna Iskandariyah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ja'al baladana Maliziyah آمنا مطمئنا سخاء الرخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar, Engkaulah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kami hamba-Mu yang lemah merayu agar Engkau ampunkan segala dosa yang telah kami lakukan. Jadikanlah kami dan keturunan kami hamba-hamba-Mu yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah serta tekun mengimarahkan masjid dan surau. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan jauhkanlah kami dari rezeki yang haram. Cukupkanlah kami dengan kurniaan-Mu daripada bergantung kepada selain-Mu, dan dengan rezeki itu kami dapat membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan PPZ Mawib, dan menginfakkan harta melalui amalan wakaf ke pusat wakaf Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalan-Mu, dan jadikanlah ia sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah urusan Mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaiknya demi manfaat umat Islam di wilayah Persekutuan. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha penyayang, satukanlah kami atas agama-Mu dan hindarkan kami dari perselisihan yang berpanjangan. Jadikanlah kami orang yang jujur dan berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada melakukan kejahatan, kemaksiatan, perbuatan rasuah, pecah amanah dan penyelewengan yang membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada fitnah, musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya, khususnya COVID-19. Sesungguhnya hanya kepadamu jualah ya Allah kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.